مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والورع والصبر والخوف والرجاء متعلق بالإيمان. Seterusnya perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan diri yang batin ialah wara'. Wara' maknanya memelihara diri daripada tercebur kepada perkara yang haram. Itu makna wara'. Memelihara diri daripada tercebur kepada perkara yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat ini mesti ada dalam diri setiap murid. Wara' mesti ada dalam diri setiap murid. Itu setiap orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ini mesti ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebagai contoh sebagai contoh, kita nak makan sesuatu. Bila kita nak makan sesuatu, yang pertama sekali kita mesti melihat bagaimana makanan itu dihasilkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang yang masak makanan, kita tengok, ya Allah, tudung pun tak pakai. Contoh,
Jadi tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Perempuan yang masak makanan tu, yang goreng-goreng tu, dia tak pakai tudung. Waraknya ialah cari kedai lain. Kita bukan tengok makanan yang disediakan. Orang biasa daripada satu gerai ke satu gerai, dia tengok mana yang memecahkan selera dia. Oh, hak ni nampak sedap. Ambil ni, kedai ni. Jadi kita, bagi orang yang berjalan pada Allah, dia tak pindah gerai ke gerai melihat makanan yang memecahkan selera dia. Yang penting bagi dia ialah melihat penghasilan makanan itu bagaimana. Jadi dia pindah gerai ke gerai, tengok di antara semua ni mana yang lebih baik. Kemarin saya berhenti di mana saya tak ingat. Jadi berhenti tu masa nak pergi ikut dalam hujan. Berhenti di Ar sebab nak khidmat diri. Waktu tu Ustazah bawa, saya pun mengantuk, berhenti. Jadi daripada belakang berjalan. Bila berhenti bahagian situ, jalan ke tandas tu kok belakang, bukan main kok depan. Waktu balik daripada tandas ke kereta, saya tengok yang goreng-goreng itu India. Oh, kita duk tengok depan, kok belakang tu yang masaknya orang bukan Islam. Warak kita tak makan. Walaupun segi fiqahnya, yang penting jangan ada unsur dalam makanan itu benda yang haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, di negara luar, tak salah, di mana saya tak ingat, baru ni orang cerita. Di negara luar tu, orang putih sudah mengambil kira terhadap pemakanan halal. Maknanya mereka tak ambil dah khinzir. Jadi halal pada mereka ialah hak tu je lah, jangan ada hak tu. Kita pergi ke Jepun. Di Jepun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak singgah makan di kedai yang dimasak oleh orang bukan Islam. Kami lapak jalan, cari ni, pakai map, nak cari makanan halal. Jalan jauh, jumpa pakai lapak, masuk salah Sayyidina Muhammad. Jadi kedai pun tak ada customer lagi awal tu. Terlampauan lebih kurang dalam pukul 10 nak sarapan. Ke tengah hari, saya tak ingat. Masuk. Jadi dia tulis makanan halal. Bila masuk, salah Sayyidina Muhammad. Kira nak pesan, nak order dah, nak duduk dah. Pergi ustazah, pergi pegawai, tanya, are you Muslim? Semua orang Islam ke, tanya. Jadi semua tak ada pun Islam rupa-rupanya. Jadi mereka seorang pun tak Islam berjawapan tu. Mereka hanya masak makanan halal. Mereka hanya masak makanan halal saja. Orang lain nak makan lah. Ustazah kata minta maaf. Keluar. Kan duk tunggu pula nak kerja taman pula ni. Kat ustazah dia, kalau depan dia dah makan-makan, tengok depan dia tu ada India makan, Cina makan, dia tak boleh makan lah. Dia nak muntah. Itu Tuhan jaga. Maknanya masalah saya, Tuhan jaga diri seseorang. Sebab orang ni nak jadi baik, dia mula dengan makan dulu. Seorang tu tak akan jadi baik kalau makanan dia tak jaga. Nabi pun pesan, kata Rasulullah,
Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Nabi kata, kamu jangan makan melainkan makanan orang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Kita nak makan, tengok makanan siapa? Makan orang bertakwa. Makan, baru makan. Orang nak makan makanan kita pun kita kena ambil kira orang bertakwa juga. Contoh, orang tak semayang makanan kita. Bekas makanan kita macam mana? Pinggan mangkuk kita, pinggan yang dia makan, dia tak semayang. Jadi akan beri kesan. Lepas tu dia balik, kita basuh pinggan. Kesan tu ada. Sebab tu guru kami, dia kalau pergi kenduri, dia pergi paling awal sekali. Kalau makan kenduri tu mula pukul 12 setengah sampai lah. Maknanya orang angkat tu makan. Dia tak mau makan lepas daripada tu. Bila anak murid dia tanya, pasal apa tok guru makan mai awal kenduri? Satu aja jawab. Dia takut dia termakan, terambil bekas makanan orang yang tidak semayang. Maknanya kalau orang tak semayang, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kenduri di kampung dulu kan, maknanya kalau orang bila dah makan, pinggan tu orang basuh, lepas tu tak balik di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di meja hidangan, tu tak mau. Takut termakan bekas orang yang tidak semayang. Itu dia panggil warak. Jadi kalau kita biasa ni makan tak apa, semua orang Islam semua tak ada masalah apa. Ya betul. Tapi orang warak dia tak mau. Dia jaga. Sebab itu orang yang warak-warak tak makan di kedai. Sama sahaja Sayyidina Muhammad. Sebab itu Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu zaman salafus soleh, zaman 300 tahun lepas Rasulullah. Ni zaman kita ni dah 1000 tahun lebih. Dia kalau orang panggil kenduri, dia pergi kenduri kat ni, tapi bawa makanan daripada rumah. Orang panggil kenduri, tapi bawa makan daripada rumah. Kita ni usaha Sayyidina Muhammad, orang panggil kenduri syukur sebab tak payah masak di rumah, jimat. Dia bawa makan daripada rumah. Waktu tu orang tanya, pasal apa hang bawa makan daripada rumah? Ni kenduri. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawapan dia, hampa tahu daripada mana sumber makan hampa? Aku tahu daripada mana sumber makan aku. Tu makanan. Pesan daripada orang yang warak-warak, nak makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tulisan tu tulisan Cina pun tak makan lah. Cina pun tak makan lah. Nak makan tu dia berhenti. Walaupun kacang yang dia buat tu sedap, tulis Cina ya, tak maulah. Tapi kalau tulisan tu tak Cina lagi, boleh tahan lagi lah. Allahumma salli. Kalau Cina tu tak ada dah. Orang bukan Islam. Cina mana ada di Malaysia ni? Cina di Malaysia ni hukum tak Islam. Walaupun ada Cina yang Muslimah. Tapi kesimpulannya, kebanyakannya macam tu. Pengusaha-pengusaha besar, kilang-kilang tu tak Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Malaysia ni, kalaulah boleh para pendakwah mengislamkan orang Cina, itulah impian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cina ni mereka orang menega, mereka pandai menega. Di antara kepandaian mereka buh nama kita, Bihun Fatimah, anak Rasulullah lah tu, Salah Sayyidina Muhammad.
ucap masjid Allahumma salli ala Muhammad, dia tahu orang Islam ni berkira Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tentang makan. Bila buh macam tu, kita pun insya-Allah orang Islam jaga sungguh kat makan ni. Kalau babi ni, sebut babi, kita tak sebut khinzir, sebut babi ni tak mau langsung, terhentilah, jaga. Ada satu orang kawan saya tu, namanya Nick, dia kahwin dengan Siam. Nick ni dia dia kerja di hotel, dia serve, kerja bagan serve di hotel. Cerita dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, main satu orang Filipin, main orang ni kerja di hotel tu. Lepas tu hari Ahad dia Kristian, dia nak pi mayang di gereja. Nick ni, jadi bila duduk di hotel tu, dia tanya Nick, di sini gereja di mana? Nick ni dia satu orang yang berjiwa pendakwah. Tak apa, dia kata hari Ahad ni saya bawa pergi. Hanya akhir Ahad dia naik. Jadi dia, orang tu main pada Filipina, tak kerti lagi Kuala Lumpur tu, dia bawa pergi. Dia bawa pergi, dia tunjuk sampai-sampai tu naik apa tak tahulah, naik LRT ke apa tak tahu. Sampai-sampai tu dia kata ni lah gereja. Dia tunggu sampai habis kawan tu selesai di gereja dia. Jadi dia pun pandu pula bawa balik. Lepas tu esoknya bersembang dengan kawan ni. Kawan ini perempuan, hak mai dari Filipina. Dia kata Islam tak apa ke bawa main gereja? Jadi dia kata tak apa, tak ada masalah apa, kata dia. Islam, dia contoh pula Islam gini. Oh, Islam macam ni no. Itulah agama kami. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau tak salah ingat, jadi hari-hari berlaku perbincangan antara Nick dan perempuan Kristian ni. Akhirnya kalau tak salah ingat saya, dia masuk Islam. Last kali dalam bincang ni ada satu perempuan lain, perempuan muda ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun turut dengar sekali Nick duk cerita Islam dekat kawan ni. Akhirnya perempuan ni nak masuk Islam juga. Bila nak masuk Islam, akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bawalah ke Perkim, masuk Islam. Dan akhir sekali Nick pergi kahwin dengan perempuan ni, hak muda ni. Jadi perempuan muda ni duduk di Siam, kampung ni, hak Jacob Jeniang ni, panggil apa, tak tahulah, kampung Siam betul lah. Jadi bila Nick balik, Nick ni bagus. Dia bila dia perempuan ni duduk dalam kampung Siam, khinzir duduk berlari apa semua, duduk bawah rumah mereka. Bila Nick nak balik, Nick ni bagus, dia bergelok dengan mak perempuan ni. Mak perempuan tu Siam lagi, Buddha lagi, agama Buddha. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nick nak balik, mak dia ni sama semua bekas-bekas hak nak makan tu. Dia tahu ni tak, orang Islam tak makan khinzir. Dan ni bagus, dia balik di kampung Siam, pepeh tak buang. Dia kawan semua dengan orang Siam tu. Orang Siam pun suka dia. Cerita dia, perempuan Nick ni bila masuk Islam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk ngaji di Perkim lah. Bila habis pengajian di Perkim, turun pergi makan. Bila pergi makan ni, subhanallah, pesan mi goreng apa semua ni. Jadi kawan-kawan hak mu'alaf semua ni biasa makan lah. Tapi isteri ni kata, ish, ni daging ni macam dia pernah tengok, macam dia pernah makan. Dia panggil, dia tanya, dia buat piping, dia buat pipingan. Dia kata, ni bukan daging lembu ni. Dia kata, ni daging babi.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya pernah makan, maknanya terkantui. Jaga-jaga di Kuala Lumpur. Takut kita makan tu bukan daging lembu, daging hak tu. Tu kena ambil fikirah juga tu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana kita orang Islam, mana jaga makan tu penting. Saya pergi ke di atas lagi daripada Bangkok. 100 km atas pada Bangkok. Kami berkawan kami tu bila nak makan benda halal tu, kawan saya dia kontak satu Tok Imam. Tok Imam ni dia bawa pergi tempat makan. Allah, masuk jalan tu belakang pekan, masuk lorong ni, akhir sampai satu warung bawah rumah orang ni. Tengok orang yang serve tu, hati tak nak selera nak makan. Dia pakai, bukan pakai tudung, pakai sekup kepala. Jadi bila kita nak makan, mai kereta, macam kereta bagus-bagus ni. Yang keluar tu seksi. Hati tak kata lepas Islam, kata lepas tu Siam, rupa lepas tu Islam. Walaupun mereka ni seksi, tapi makan mereka jaga Islam macam tu. Mereka Islam semua. Nampak macam mana hidup negara tu, negara yang tak ada, yang sikit minoriti orang Islam, tapi Islam hebat menjaga makanan penganut dia. Mereka boleh makan di restoran besar-besar, tapi mereka tak pergi. Tang tu juga pilihan mereka. Tu orang Islam. Jadi warak ni maknanya masalah sinema, contoh macam Imam Ahmad. Itu masa tersebab di tempat Imam Ahmad duduk tu, satu ekor kambing hilang. Imam Ahmad tanya, kambing ni paling lama dia hidup berapa tahun? Orang beritahu 6 tahun. Tu kami habis tua 6 tahun. Lepas 6 tahun dia mati. Imam Ahmad tak makan kambing 6 tahun. Pasal takut termakan kambing yang dicuri tadi. Orang sembelih hasil yang sembelihan tu. Itu dia panggil warak. Warak ni kena ada, kena cermat. Jadi nak makan tengok siapa masak. Taib. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya hati kita. Hati kita boleh menjawab. Dia panggil firasat. Qala wal war'u wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penajar kita pada pagi ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup infak Masjid Darsa 1, Sahabat CJ Terengganu. Grup infak Masjid Darsa 5, Grup infak Masjid Darsa 8, Grup infak Masjid Darsa 15, Grup infak Masjid Darsa 18, Grup infak Masjid Darsa 19. Tolong doakan anak Nik Nur Amanda selamat menjalani pembedahan tulang. Amin. Grup infak Masjid Darsa 20, Grup infak Masjid Darsa 21, Grup infak Masjid Darsa 23. Khususnya Muhibbin Darsa 19 satu Malaysia. Hamba Allah Puncak Alam Zuraini Abdul Razak Bukit Selambau, Nazri Husin dan Nazir Ahmad Negeri Sembilan, hamba Allah dan keluarga Taman Masuri Jitra, Nur Hayati Taman Perwira 1, khususnya Auni Nadia Hanis Ismail Seksyen 18 Shah Alam, sebenar ulang tahun kelahiran, moga Allah berkati. Amin. Nur Hayati sekeluarga Tikam Batu, hamba Allah sekeluarga Al-Ustaz, Halimah Harun sekeluarga Sedang Selangor, Juriyah binti Yasim dan sekeluarga Tasik Glugok Pulau Pinang, hamba Allah Mukim Siong Baling, Siti Fatimah Omar sekeluarga Taman Mahiran Jitra. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua penajar kita dan juga kita semua. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita. Allah jaga makanan kita, Allah jaga hati kita, Allah jauhkan kita daripada kemurkaan dia, daripada mara bahaya. Allah tolong sahabat-sahabat kita yang diuji dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan banjir hari ini di Pahang pula.
Maka moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua walaupun mereka diuji, dan mudah-mudahan Allah tentu terbaik pada semua umat Islam di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.